KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih sayang kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM dalam Sukses SPM 2022 bersama dengan hos anda Abang Fizi. Okey, hari ini abang harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang tenang-tenang, dalam keadaan yang okey dan sentiasa fokus tentang apa yang bakal kita pelajari pada hari ini. Baiklah, hari ini Abang Fizi tidak berkesorangan. Saya bersama-sama dengan seorang guru yang cukup berpengalaman. Ayo, kita berkenalan dengan beliau. Saksikan profil beliau dulu. Silakan cikgu. Memang benar, hari ini kita bersama-sama dengan cikgu khas kita. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Alhamdulillah. Fizi apa khabar? Saya sihat macam inilah cikgu. Tak nampak ke betapa sihatnya saya ke sini? Ya, baik. Cikgu khas akan bersama-sama dengan kita dan kami berdua tidak berdua dalam studio. Kita bersama dengan guru juru bahasa kita iaitu Cikgu Shalmila daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil Ceras Kuala Lumpur. Cantik orangnya. Cikgu, hari ini kita akan belajar tentang apa cikgu? Baik, hari ini Fizi, kita akan belajar tentang kemahiran membaca. Iaitu murid saya akan belajar beberapa teknik bacaan. Kemudian mereka akan mengaplikasikan dalam soalan-soalan yang bakal dikemukakan. Baik cikgu. Sebelum tu apa kata kita berkenalan dengan kawan-kawan saya cikgu? Ya, boleh. Silakan cikgu kenalkan seorang-seorang cikgu. Murid yang akan bersama pada hari ini ialah saudari Nabila. Boleh Hai, Nabila. lambai. Hari ini bunga sekuntum sahaja. Ya. Ditemani oleh 3 ekor kumbang. 3 ekor kumbang. Okey. Berikutnya ialah Muhammad Hafizin. Saya suka panggilnya Fizi sahaja. Oh, sama macam nama saya cikgu. Ya, sama nama. Baik. Seterusnya Adam Anas. Saya lebih gemar kadang-kadang Anas, kadang-kadang Adam. Tapi kedua-duanya adalah namanya lah. Baik. Okey, dan yang terakhir ialah Afiq. Serius sikit orangnya. Okey, hari ni Afiq senyum. Okay. Ini yang kita mahukan. Bila senyum ni dia memberikan kita satu aura yang positif cikgu. Ya, betul. Baik cikgu. Okey, baiklah. Kita terus kepada segmen yang pertama iaitu pengenalan. Baik, untuk hari ini kita akan mulakan dengan satu tajuk yang menarik iaitu kuasa daripada alam. Kuasa daripada alam. Kalau kita lihat tajuk ni murid-murid sekalian ataupun anak-anak sekalian, merupakan satu tajuk yang ada di sekitar kita sebenarnya. Ya cikgu. Okey, kita lihat dulu apa yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Pertama sekali ialah saya nak memperkenalkan tentang teknik bacaan. Teknik bacaan ini terdiri daripada beberapa lah. Yang ingin saya fokuskan pada hari ini ialah teknik bacaan mekanis, teknik bacaan asid, quack dan juga check. Maknanya kita ada 4 teknik bacaan yang akan kita pelajari. Baik, sepintas lalu apa yang kita boleh fahami tentang bacaan mekanis ialah merupakan bacaan bersuara. Yang mana penyampai akan menyuarakan tulisan itu dengan sebutan yang jelas dan terang. Disertakan dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Maknanya lidah, bibir, pergerakan bibir seperti macam Fizi juga bila mengacarakan kita ada tone ataupun intonasi yang tertentu apabila kita nak menyampaikan sesuatu perkara. Baik, yang seterusnya ialah tentang teknik bacaan check. Okey, ni kata pinjaman daripada bahasa Inggeris lah. Check tu terdiri daripada perkataan C yang bermaksud circle. Maknanya murid saya akan bulatkan kata kunci berdasarkan bahan yang dibaca. Mereka akan mencari kata kuncinya. Okey, seterusnya
Mereka juga perlu highlight dengan izin ya, iaitu mereka perlu serlah atau garisi idea-idea penting yang ada dalam bahan yang akan kita bincangkan sekejap lagi. Okey, seterusnya tanda asterisk ya, tanda asterisk, tanda bintang lah yang selalu kita guna tu, kita akan letakkan pada isi sampingan. Isi sampingan ataupun isi sokongan. Dan seterusnya mereka akan transfer dengan izin ya, iaitu pindahkan maklumat tersebut dalam borang chat. Tapi kita tak lengkapkan borang tersebut sebab kita lebih kepada penggunaan simbol. Akhir sekali ialah teacher, iaitu guru lah. Saya akan beri rumusan lah ya tentang rekod yang murid lengkapkan dalam borang chat tersebut. Okey, dah dua ya Fizi ya? Dua teknik dah ya. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan teknik bacaan quote. Masih lagi pinjaman lah ya maksud quote ni. Q bermaksud question mark, iaitu tanda soal. Yang mana murid-murid ketika mereka membaca, mereka akan letakkan pada perkataan, rangkai kata yang ataupun idea yang kabur yang mereka rasa sukar untuk difahami. Jadi kalau ada terjumpa perkataan yang dia tak fahami, dia akan letak tanda soal pada bahan yang dibaca. Okey, seterusnya mereka akan underline dengan izin juga ya. Garisi ya, garisi apa? Takrif yang ada dalam bahan. Kalau ada sesuatu takrif, katakanlah tadi kita kata sumber daripada alam. Kalau ada takrif, ada definisi, mereka boleh underline, gariskan. Okey? Faham cikgu. Okey, seterusnya kita ada asterisk lagi, sama macam dalam teknik bacaan chat. Ya, murid saya akan letakkan tanda bintang tersebut pada maklumat atau idea yang penting atau menarik. Dua perkara. Dia boleh letak idea penting atau menarik. Baik, seterusnya ada lagi circle iaitu bulatkan. Maknanya anak murid saya sekali lagi dia boleh bulatkan fakta atau definisi daripada bahan yang dibaca tu. Okey, dan yang terakhir ialah keyword, iaitu kata kunci. Kata kunci ni kita kena lihat bahan lah ya. Ada bahan yang tak ada perkara-perkara ini ya, iaitu mereka perlu meletakkan huruf besar K. Maknanya K tu kena letak di sebelah kata kunci yang biasanya berhuruf tebal atau condong. Saya contohkanlah ya, bahan yang biasanya ada K ni ialah cerpen. Kan permulaan ayat, pemeriannya tu mesti dia akan tulis huruf tu besar. Faham cikgu? Kan sebelum pemerian itu disampaikan. Baik. Yang terakhir yang kita nak pelajari tentang teknik bacaan ini ialah teknik bacaan asid. Asid cikgu? Ya, tapi bukan asid yang kita gunakan untuk kalau cuka tu makanlah kan. Yang ni yang membahayakan tu bukan. Bukan. Ya, ini namanya sahaja. Oh, ya. okey. Asid ni terdiri daripada A, iaitu agree. Maksudnya kita bersetuju dengan apa yang kita baca itu. Okay. Yang kedua C ialah confusing, mengelirukan. Ada tak fakta-fakta ataupun maklumat yang ada dalam bahan tu mengelirukan. Ya. I pula interesting, yang menarik. Kalau kita tengok dalam quote pun ada, dalam asid pun ada. Ya. Dan akhir sekali ialah disagree, iaitu tidak bersetuju. Dan untuk pengetahuan murid-murid dan juga Fizi, ya cikgu. okey, teknik asid dengan quote kita boleh laksanakan secara bersama-sama ataupun berasingan. Boleh gabungkan cikgu ya? Boleh gabung. Ya. Baik, kita nak cuba dengar satu cara bacaan mekanis. Yang akan dilaksanakan oleh murid saya. Baik, kita lihat bahannya. Ini bahannya. Anak-anak yang berada di rumah boleh rujuklah ya muka surat 126 dan 127. Baik, saya nak minta murid-murid saya yang sedang bersiaran, siapa agaknya yang sukarela nak baca
bahan satu. Kita perlukan seorang. Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Ramainya. Afiq cikgu. Okey. Pilih Afiq. Okey, Afiq. Okey. Oh, Afiq bersemangat betul Afiq. Silakan Afiq. Okey, sila Afiq. Bacaan mekanis pada hari ini. Silakan Afiq. Bukan sekadar sinaran, penggunaan tenaga solar telah bertapak di Malaysia. Namun begitu, rakyat di negara ini perlu mendapat pendedahan yang lebih banyak tentang kepentingan tenaga ini yang dijanakan oleh sinaran matahari. Hal ini dikatakan demikian kerana kebergantungan terhadap sumber tenaga ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan kelestarian alam sekitar. Baik, Afiq. Saya rasa cukup sahaja untuk satu perenggan itu. Baik. Sebab tujuannya hanyalah untuk menunjukkan cara bacaan secara mekanis, iaitu baca secara kuat. Tapi Afiq kena buat penambahbaikan lah. Baik. Okey. Itu dia di antara teknik-teknik yang harus kita pelajari, antaranya bacaan mekanis, cat, kuek dan asid. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, ditemani oleh Cikgu Hasfar Riza daripada SMK Kampung Suharto, Kuala Kubu Baru, Selangor pada hari ini. Hari ini kita sama-sama berbincang soal bahasa Melayu tingkatan 5, kuasa daripada alam. Baik Cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini Cikgu. Cikgu Baik. Has. Baik, Fizi pula. Teringat anak murid. Baik, Fizi. Baik, Cikgu. Terima kasih. Kita akan teruskan dengan tajuk kita, iaitu tenaga daripada sumber alam. Dan untuk tujuan tersebut, kita nak laksanakan bahan satu ini dengan menggunakan teknik bacaan asid ataupun kuek. Anak murid saya boleh respon? Kuek ke asid? Kuek. Okey. Nabila, kuek. Nabila, kuek. Bunyi macam itik dah kan. Okey. Baik, Nabila. Baik, bila kita sebut tentang teknik bacaan kuek tadi tu, jadi mereka akan mulakan dengan question, iaitu tanda soal. Agaknya siapa nak beri respon apa yang awak nak persoalkan daripada Q tadi tu? Siapa nak bagi respon? Angkat tangan. Angkat tanganlah. Kalau nak jawab. Nabila, okey, silakan keluar Nabila. 5 jari. Okey, sila. Dari segi perkataan, yang saya jumpa adalah buntu, serabut dan ditempa. Maknanya daripada bahan bacaan bahan satu ni, Fizi dan juga murid-murid sekalian, Nabila dapat kenal pasti 2, iaitu perkataan buntu dan juga satu lagi, Nabila? Serabut. Serabut. Jadi, selepas bacaan nanti, Fizi dan murid-murid sekalian, mereka akan merujuk kamus lah untuk mendapatkan jawapan tentang perkataan yang disebutkan tadi tu. Baik, kita dah selesai Q. Sekarang ni kita nak terus kepada underline. U. Pandai mengikuti perkembangan kelas Semestinya, saya. Cikgu. Okey, silakan. Siapa nak beri maklumat tentang underline yang kita boleh garis dalam bahan satu? Angkat tangan. Saya cikgu. Okey, Adam. Saya cikgu pula. Saya Adam. Okey, saya cikgu. Silakan Adam jawab. Silakan Adam. Yang kita boleh gariskan daripada bahan ini ialah tenaga solar cikgu. Adam memilih untuk menggariskan perkataan tenaga solar. Ada lagi tak yang lain? Tak ada dah? Semua menggiling cikgu. Semua menggeling. Tak nak bercakap kan. Okey, tak apa, kita teruskan sebab kita cuma nak ada. Fizi. Fizi dalam talian. Silakan Fizi. Fizi dan Fizi di sini. Okey, salam. Okey, rangkai kata yang kita boleh garis adalah tenaga hijau. Tenaga hijau. Fizi ni dah lepas ni kita tanya Q tadi kan, yang tanda soal, dia bagi rangkai kata. Maknanya sekarang ni kita nak cari U, underline. Gariskan. Garis ya. Okey, tak apa. Kita teruskan. Ada kekeliruan juga kita teruskan. Q sudah, U sudah. Sekarang ni A, iaitu asterisk kan? Yes. Siapa nak beri idea sampingan ataupun idea menarik yang ada dalam bahan ni?
Ada tak? Yang boleh kita tandakan bintang di situ. Ya. Afiq macam dah on mikrofon. Fizi lagi. Fizin, silakan Fizin. Okay. Fizin ni memang aktif lah macam Abang Fizi di sini. Silakan Fizin. Hello. Okey. Ada yang menarik ialah sumber tenaga boleh diperbaharui dapat meningkatkan kelestarian alam sekitar. Fizi bagi tahu sumber dari alam ni, sumber baharu ni boleh meningkatkan kelestarian alam sekitar. Yang lain ada tak? Ada tak? Saya cikgu, Saya cikgu lagi. Silakan Adam. Bagi saya, yang menarik ni ialah cikgu, tenaga yang mesra alam ini menjadikan persekitaran kita hijau dan lebih bersih. Bagaimana dengan jawapan daripada Adam Anas, Cikgu? Okey, boleh diterima. Bijak. Maksudnya dia beritahu bahawa alam sekitar ni akan lebih hijau bila kita menggunakan sumber daripada alam. Okey, seterusnya ada lagi? Ada lagi tak? Okey, kalau tak ada, kita teruskan kepada C. Circle. Ada tak yang nak dibulatkan? Ada tak? Nabila nampak macam ada yang nak dibulatkan ke, Nabila? Nabila, boleh buka mic, Nabila? Nabila, boleh buka mic? Nabila. Tak apa, dia tak dengar. Okey, yang kalau lain. Nabila tak boleh beri jawapan, yang lain? Afiq, Fizi dan juga Afiq Adam. lama dah tak beri pandangan. Boleh Afiq? Silakan Afiq. Ada tak perkara yang nak kita circle ataupun bulatkan? Saya tak pastilah cikgu. Tak pasti Dia tak pula. pasti. Yang lain? Yang lain? Dengar tak suara saya? Okey, dengar. Dengarlah suara awak. Okeylah Nabila. Boleh tak awak bulatkan? Apa perkataan yang boleh dibulatkan kat situ, Nabila? Cepat Nabila. Yang saya boleh bulatkan ialah yang pertama, tenaga hidroelektrik yang banyak memerlukan empangan yang besar. Nabila ambil dekat sini. Ya, tenaga, mana tenaga? Memerlukan empangan yang besar. Baris ke berapa Nabila? Baris ke Berapa perenggan? Ya? Baris ke-8, Cikgu. dengan ke-8. Perenggan Perenggan ke-8. ke-8? Yang mana? Perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4, perenggan 5. Ada 5 perenggan lah kat situ, Nabila. Yang mana? Okey. Salah ni. Yang mana? Dia salah bahan, Cikgu. Salah bahan pula. Aduh, hai. Inilah maksudnya bila berlaku kat dalam kelas ya. Kita bincang bahan satu, dia dah tengok bahan dua. Okey. Ada tak? Patutlah saya cari tak jumpa. Kan? Ada tak yang lain? Ada tak kawan-kawan? Ada tak yang lain? Fakta dan definisi penting tu cikgu, fakta tentang tenaga solar ni cikgu. Okey, yang mana satu? Apa dia tu Adam? Pada perenggan pertama cikgu, baris pertama tu dia Baris cakap pertama. solar. Apa dia? Yang ni? Yang ni ke? Allah. Baris pertama. Penggunaan tenaga solar, Cikgu. Ni ke? Cikgu. Telah bertapak di Malaysia. Okey. Seterusnya, Cikgu. Kita pergi ke K, Cikgu. Keyword ataupun kata kunci. Baik. Boleh. Tadi kita dah selesaikan Q, U, A, C. Sekarang ni yang terakhir ialah K. Okey. Ada sesiapa yang nak berikan maklumat? Ada tak tentang K ni? Adam. Okey. Silakan Adam Anas. Kata kunci yang kita boleh jumpa dalam bahan ini cikgu ialah tenaga yang mesra alam cikgu. Tenaga yang mesra alam. alam. Okey. Baik. Tu antara perkara yang anak murid saya dapat kena pastilah berdasarkan teknik bacaan kuek.
Okey. Kita nak teruskan dengan bahan yang kedua, boleh Fizi? Boleh cikgu. Okey. Anak murid saya dah sedia untuk bahan yang kedua. Dah sedia angkat tangan semua? Angkat tangan je, angkat tangan. Okey. Okey. Semangat ini yang Abang Fizi perlukan. Okey, kita teruskan dengan bahan kedua. Baik. Tapi kita nak guna teknik bacaan yang lain. Ni sebenarnya yang murid-murid kena kuasai. Dalam CJ Pelajaran Malaysia, mereka akan mengaplikasikan teknik bacaan ini berdasarkan dua bahan. Maknanya bahan tu takkan hadir tunggal lah. Mereka perlu ada dua ataupun lebih. Baik, kita boleh mula semua? Angkat tangan kalau sedia. Boleh cikgu. Okey, boleh. Yang aktifnya dekat dalam studio ni kan. Okey, sekarang ni kita guna teknik bacaan asid pula. Okey, apa yang anak-anak boleh kemukakan tentang A? Agree, bersetuju. Agree, bersetuju dengan bahan ni. Tenaga daripada air. Tenaga ini ialah sumber mesra alam, cikgu. Okey, tenaga ini ialah sumber mesra alam. Okey, dekat mana Adam dapatkan tu? Siapa yang bertutur? Dania Gayatri ke ke Gayatri? Dania? Dekat mana? Gayatri. Gayatri. Okey, yang mana satu ni? Okey. Yang ketiga, cikgu. Yang mana? Yang ketiga cikgu. Yang ketiga. Okey, Gayatri ni yang saya keempat, terlupa dekat yang bahawa keempat, salah satunya ialah keempat pula dah. Okey, bersih dan mesra alam. Okey, ini dia. baik. Okey, Itu dia. seterusnya. Ada tak Ada lagi lagi yang ke? bersetuju? Yang awak bersetuju? Tenaga ini tidak mencemarkan alam, cikgu. Okey, tenaga ini tidak mencemarkan alam. Yang mana Adam? Sebelah dia cikgu. Sebelahnya. Okey, Fizi yang lebih aktif ni. Ya cikgu. Mana dia? Okey, ini dia. Tidak mencemarkan Alam alam. sekitar. Okey. Yang lain? Ada tak? Yang lain? Okey, Afiq kalau dan tak juga ada, Fizi. kalau tak ada kita terus dengan C. Ada. Ada, Ada baik. pula. Okey, apa dia? Tanpa penemuan sains, tentulah kita sangka bahawa air hanya berguna untuk kita minum, membersihkan diri dan pakaian sahaja. Itu dia. Okey, ya. Mereka katakan sebenarnya kalaulah tak ada pengetahuan tentang sumber daripada alam ni, mereka hanya akan tahu air ni hanyalah untuk kegunaan makan, minum dan untuk kegunaan domestik saja. Okey, seterusnya air. Apa yang menarik? Interesting. Nabila Okey, silakan. Nabila, silakan. Tanpa penemuan sains, tentulah kita sangka bahawa air hanya berguna untuk kita minum, memberikan diri dan pakaian sahaja. Okey, yang ni kan sama macam Adam tadi. Adam sebut tadi. Tapi itu pada pandangan Nabila kan. Dia rasa itu yang menarik. Tak ada masalah Fizi Betul. sebenarnya ya. Mengikut pandangan pembaca tersebut. Okey, seterusnya I sudah D yang terakhir. Yang tak bersetuju, disagree. Ada tak yang anda tak bersetuju di dalam Tak ada. bahan tu dua ni? Oh, tak ada. Tak Dah ada. jawab dah Adam cakap dah. Tak ada Sangat kan. bijak. Okey, jadi kita dah laksanakan tiga. Okey, tiga. Tadi yang pertama bacaan mekanis, yang kedua teknik bacaan quack dan yang ketiga ni ialah asid. Okey, yang untuk teknik bacaan yang terakhir iaitu teknik bacaan check, saya cuma tunjukkan sahaja. Baik cikgu. Okey, maknanya murid saya boleh mengaplikasikan perkara-perkara seperti inilah. Iaitu mereka boleh circle, iaitu bulatkan. Saya suka guna mata pena berwarna untuk menyerlahkan maklumat yang murid baca. Okey, yang ni yang bahan kedua. Dan teknik ini sebenarnya lebih mudah untuk dilaksanakan berbanding dengan teknik asid dan juga quack. Tapi kalau kedua-dua bahan digalakkan mereka mengaplikasikan kedua-dua teknik inilah. Faham, cikgu. Okey. Baik, sekarang ni kita nak cuba jawab soalan. Boleh cikgu, boleh cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, ada 4 bentuk soalan pemahaman tapi kita akan fokus soalan 1 dan 2 sahaja iaitu maksud rangkai kata dan juga soalan berdasarkan petikan. Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Maksudnya murid saya kena rujuk bahan ya. Berdasarkan bahan 2, berikan maksud rangkai kata mendapat rebat.
Okey, silakan siapa yang nak cuba jawab tu? Silakan. Saya Okey. Adam ni cukup aktif cikgu. Kita bagi Fizi lah. Fizi, baik Fizi. Sian Adam. Okey Fizi. Masuk rangkai kata mendapat ribat ialah memperolehi potongan. Memperoleh potongan. Okey, ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Saya cikgu. Saya cikgu lagi. Okey, Baik. silakan. Baik Cikgu Adam, silakan Cikgu Adam. Bila kita katakan jawapan Hafizin kan memperolehi cikgu. Saya punya jawapan tu, memperolehi saya tukar kepada menerima cikgu. Menerima. Dia Menerima. tukar perkataan sahaja. Yang belakangnya tu, rebat tu? Rebat tu menerima potongan juga cikgu. Potongan juga. Okey, baiklah kita tengok jawapan lah ya. Yang dicadangkan. Ada tak jawapan yang betul? Ada. Ada jawapan yang betul kan? Okey. Yang ni ialah teknik padanan Fizi. Maknanya cara mudah untuk murid menjawab rangkai kata dalam soalan ini ialah mereka boleh memadankan. Maksudnya ini perkataan yang kita cari mendapat rebat, okey. Yang ni ialah perkataan sinonim ataupun sama maksud. Sama makna, ya. Dan ini pun sama jugalah. Ya, makna yang diberikan sama ada daripada rujukan kamus ataupun daripada pemahaman secara konsep. Okey, kalau rebat ni biasanya kita guna perkataan diskaun. Dapatlah sedikit harga yang lebih murah kan, ataupun potongan, ya. Jadi murid saya boleh silangkan sama ada nak ambil ini ataupun ini. Mereka boleh silangkan ya untuk memudahkan mereka menjawab soalan maksud rangkai kata. Dan bila nak jawab, mereka sepatutnya kena jawab dalam ayat yang gramatis. Ayat yang lengkap. Rangkai kata mendapat rebat bermaksud menerima diskaun ataupun memperoleh potongan. Itu sebenarnya yang perlu ditekankanlah. Okey, kita terus dengan soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Baik cikgu. Merujuk bahan 1 dan 2. Nyatakan perbezaan sumber tenaga daripada sumber alam, iaitu yang pertama perbezaan, okey, yang kedua ialah persamaan. Cari yang perbezaan dahulu. Kita tutuplah slide ini sebab ada jawapan kan. Apa yang berbeza tu? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, satu jawapan cepat. Apa yang sama dalam bahan ni? Nabila, ada jawapan ke Nabila? Okey. Okey, sila. Baik. Siapa? Nabila dulu, silakan. Okey, Nabila. Okey. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan perbezaannya kan. Jawapannya merujuk bahan 1 dan bahan 2, perbezaan sumber tenaga daripada sumber alam ialah tenaga hidro dan tenaga solar. Okey, kita tengok jawapannya. Ya, betul. Ya. Perbezaan sumber tenaga ni ialah tenaga hidro dan juga tenaga solar. Okey, jadi untuk bahagian ini ni sebenarnya Fizi, murid boleh beri persamaan dalam bahan dan juga perbezaan daripada dalam bahan. Kita dah tunjukkan satu contoh soalan. Okey, kembali kepada Fizi. Terima kasih kepada cikgu dan terima kasih kepada adik-adik abang Fizi yang berada di rumah sana tu. Jangan ke mana-mana. Kami rasa dahaga dah nak minum air seketika. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi, hos anda. Pada hari ini kita ditemani oleh Cikgu Has. Nama manjanya ataupun nama penuhnya Cikgu Has Fariza Abdul Hamid daripada SMK Kampung Suharto, Kuala Kubu Baru, Selangor. Hari ini kita mengulang kaji tentang mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5, Kuasa daripada Alam. Cikgu, teruskan cikgu. Baik, terima kasih Fizi. Sama-sama cikgu. Baik, kita tadi dah belajar berdasarkan teknik bacaan iaitu mekanis, bacaan asid, quack dan juga chat. Sekarang ni saya nak memperkenalkan satu teknik ataupun kaedah untuk kita mudah menjawab
soalan 3 Roman dan juga soalan 4 Roman. Iaitu soalan kemahiran berfikir aras tinggi dan juga soalan kemahiran berfikir aras tinggi penyelesaian masalah. Jadi saya perkenalkan di sini, teknik yang akan saya gunakan ialah teknik kesicah. Kesicah, cikgu? Ya, kesicah. Akronim sebenarnya, Fizi. Nanti kita tengok apa sebenarnya yang ada di sebalik perkataan kesicah itu. Kesicah. Ya, dan kita juga nak belajar bagaimana nak menyelesaikan masalah, ya, berdasarkan situasi yang diberikan. Baik, soalannya ialah pencemaran alam sekitar semakin berleluasa sehingga menjejaskan ya penghasilan tenaga daripada sumber alam. Ya, jadi pada pendapat anda, pendapat anak murid saya lah, ya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan penghasilan tenaga daripada sumber alam terjejas? Jadi kita nak dengar dulu jawapan daripada anak murid, kemudian saya akan murnikan jawapan mereka. Boleh, Fizi? Boleh, cikgu. Kami nak mendengar pendapat anda. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penghasilan tenaga daripada sumber alam terjejas? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Angkat tangan lagi. Baik. Afiq. Afiq, silakan Afiq. Pendapat anda bagaimana? Pada pendapat saya, yang menyebabkan penghasilan tenaga daripada sumber alam terjejas adalah disebabkan kawasan tadahan air yang terjejas dan tercemar. Selain itu, lapisan ozon semakin menipis. Seterusnya, pencemaran yang berlaku di bandar-bandar seperti kesesakan lalu lintas, banjir kilat dan pencemaran air. Okey. Maknanya Afiq berikan 3 jawapan. Okey, dia kata kawasan tadahan air tercemar. Yang keduanya ialah daripada bandar kan, pencemaran daripada bandar, dan air sekali ialah apa tadi, Afiq? Saya pula yang tak dapat. Apa, Afiq, yang ketiga tadi? Ketiga, faktor kesesakan lalu lintas, banjir Okey, kilat dan pencemaran kesesakan air. lalu lintas dan juga pencemaran air. Okey, ada jawapan lain daripada Nabilah, Adam ataupun Fizi? Hafizi? Ada jawapan lain? Tak ada, cikgu. Jawapannya semua sama ke? Okey, tak apa. Kita tengok ya. Maknanya daripada soalan yang dikemukakan tadi, satu jawapan yang diberikan oleh Afiq ialah, yang saya nampak, Afiq tidak mengaplikasikan kehendak ni dengan baiklah. Ya, sepatutnya Afiq kena letak pada pendapat saya. Dia buang perkataan kata tanya apakah ni. Betul. Dia ambil balik ayatnya. Faktor-faktor yang menyebabkan penghasilan tenaga daripada sumber alam terjejas adalah disebabkan apa. Baru masukkan dalam ayat yang lengkap. Itu yang terbaiklah. Ya. Okey, tak apa. Kita tengok macam mana nak jawab soalan kebat ini dengan mengaplikasikan teknik kesicah tadi tu. Ini yang saya tertunggu-tunggu, cikgu. Kesicah ni apa? Okey, apa itu kesicah? Baik. Kesicah ialah akronim ya, daripada ke tu ialah kehendak. Baik. Kehendak ni lebih kepada soalan ataupun tugasan. Ya. Yang seterusnya, I itu siapa? I itu siapa pula? I itu apa? I itu ialah isu ataupun masalah yang murid-murid perlu kenal pasti dalam STEM ataupun stimulus yang diberikan. Okey, seterusnya S. S ni merujuk kepada siapa? Siapa nak menjawab tadi? Kalau tadi kita kata pada pendapat saya. Pada pendapat anda. Anda tu merujuk kepada saya. Kalau saya suka suruh anak murid saya tepuk bahu sendiri. Maknanya merujuk kepada diri sendiri. Dan akhir sekali ialah cah. Ya, cah ni saya ambil satu simbol ni lah ya. A ni kan. Ya, kita ambil ini untuk berikan pilihan kepada murid sama ada nak beri contoh ataupun nak beri huraian. Ya. Okey, kalau kita lihat tadi ya, jawapan yang disampaikan oleh Fizi tadi tu, bukan Fizi, Afiq. Maafkan saya, asyik tersebut nama Fizi dia. Kenapa, kan. cikgu? Itulah tersasul. Macam berminat dengan Fizi, cikgu. Ya, betul. Fizi kan bijak kan? Ya, cikgu. Okey. Tadi kalau kita lihat ya, pencemaran alam sekitar semakin berleluasa sehingga menjejaskan penghasilan tenaga daripada sumber alam. Itu ialah stimulus. Sekarang ni kita tengok kehendak. Pada pendapat anda,
Yang ni yang kita katakan siapa tu. Ya. Yang ni kita akan tukarkan siapa ni kepada saya. Tukar kepada saya. Okey, seterusnya kita analisis lagi. Ada perkataan yang saya kuningkan di situ, iaitu faktor. Faktor ini merujuk kepada kehendak. Maknanya bila nak menjawab soalan, buat dulu analisis ini. Ya, murid-murid saya faham ya? Afiq beri perhatian ya. Kita tengok bila kita nak jawab, kita pastikan faktor-faktor itu kita sebut dalam jawapan kita ya, supaya jawapan kita tu lengkap dan gramatis. Okey, yang menyebabkan penghasilan tenaga daripada sumber alam terjejas. Di sini kita dah boleh nampak ya. Kita dah boleh nampak ini ialah isu ataupun masalah yang ada dalam soalan ini. Jadi, bila nak menjawab, inilah yang sepatutnya kita pindahkan. Ya, pada pendapat saya, faktor-faktor yang menyebabkan tenaga daripada sumber alam terjejas adalah disebabkan kalau tadi Afiq sebut kawasan tadahan hujan tercemar kan. Beri sedikit huraian ataupun contoh. Itu yang sepatutnya supaya jawapan kita ni lebih kemas, lebih jelas dan juga matang. Kalau di sini saya masukkan apa? Pembalakan haram yang semakin berleluasa sehingga menyebabkan kawasan tadahan hujan tadahan air ni tercemar. Sama je macam jawapan Afiq tadi, tapi lebih kemas. Sebab apa? Dimasukkan huraian dalam ayat yang sama. Kemudian cantiknya Afiq dan yang lain, kita guna penanda wacana untuk menyambungkan isi. Selain itu, pembakaran hutan secara terbuka boleh menyebabkan lapisan ozon semakin menipis. Maksudnya kita bagi kesan apa dia ya. Kita guna lagi penanda wacana. Seterusnya, bagi tahu lagi, ambil daripada fokus kita pencemaran yang berlaku di bandar-bandar besar. Ya, seperti kesesakan lalu lintas. Daripada jawapan Afiq tadi sebenarnya dia lebih kepada contoh. Bukannya isi yang dikehendaki, iaitu faktor. Okey, jelas ya? Okey, anak murid saya, kalau jelas angkat thumb sikit. Jelas. Okey. Nanti boleh buat pembetulan ya untuk lebih baiklah. Okey, sekarang ni kita nak teruskan dengan soalan yang berikutnya, iaitu soalan penyelesaian masalah. Bila sebut soalan penyelesaian masalah ni, maknanya kena ada masalah lah kan, ataupun isu yang kita perlu tangani ataupun kita selesaikan. Baik, saya baca sikitlah stimulus yang ada tu. Okey, penduduk di kawasan anda. Kalau anda tepuk bahu sendiri. Saya lah kan. Okey, mengalami cuaca panas yang melampau. Yang ni isu biasalah ya. Kita ada ketikanya dalam masa tempoh setahun tu kita mengalami cuaca panas kan. Yang melampau. Okey, panas yang melampau. Okey, keadaan ini telah menyebabkan penduduk di kawasan tersebut berasa tidak selesa. Memanglah bila panas memang keadaan akan jadi tidak selesa. Jadi cuba fahami dan analisis dulu ya apa yang ada dalam permasalahan ini. Baik, seterusnya, sebagai penduduk yang prihatin, kena letak ni peranan ni ya, cadangkan langkah-langkah yang boleh membantu mereka mengurangkan kesan cuaca panas. Jadi murid-murid sekalian, sila analisis soalan ini dan cuba kemukakan jawapan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, siapa agaknya? Saya cikgu. Baik, saya Adam. cikgu lagi. Silakan Adam. Cikgu Adam, bakal cikgu ni. Silakan cikgu. Baik, cikgu. Sebagai penduduk yang prihatin, langkah-langkah yang boleh membantu penduduk-penduduk yang boleh membantu yang boleh saya cadangkan untuk membantu penduduk ini mengurangkan kesan cuaca panas ialah dengan membuat pendingin hawa buatan sendiri. Hal ini dikatakan kerana pendingin hawa buatan sendiri ini mesra alam. Kesannya, tiada pencemaran yang akan berlaku. Contohnya, pencemaran udara yang berlaku akibat gas klorofluorokarbon yang dilepaskan oleh pendingin hawa biasa yang menyebabkan lapisan ozon kita menipis dan menjadi penyumbang kepada peningkatan suhu bumi.
Okey, Ha. macam jawab karangan dah ha. Itulah dia. Kan ada ayat topik, ada ayat huraian, ada ayat contoh ya, dan juga ada ayat kesan. Okey, tak apa. Kita dengar dulu jawapan yang lain Fizi sebelum Boleh, cikgu? saya beri komen. Aha. Silakan yang lain. Silakan gunakan teknik kesicah ya. Ha. Ada siapa-siapa nak cuba? Okey. Baik. Fizi, silakan Fizi. Fizi dalam talian, silakan. Hello. Hello, ya. Siapa tu? Baik Fizi, teruskan. Sebagai penduduk yang prihatin, saya akan menegur mereka supaya jangan membuang sampah merata-rata. Kerana sampah boleh membebaskan gas yang boleh mencemarkan alam sekitar. Okey, maksudnya dia mencadangkan supaya dia menegur ya sikap jiran ataupun penduduk setempat yang membuang sampah di merata-rata tempat. Baik, yang lain ada? Ada Adam soalan? sudah, Fizi sudah. Afiq. Afiq ada, Silakan Afiq. 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 Sebagai penduduk yang prihatin, saya akan berbincang dengan penduduk setempat untuk menjayakan kempen cintai alam sekitar. Okey, maknanya Afiq ni dia akan memainkan peranan dengan berbincang dengan penduduk di kawasan tersebut supaya tidak melakukan apa tadi Afiq? Laju sangat. Berkempen cikgu. Oh, dia kata nak buat kempen. Okey, kempen kesedaran tentang alam sekitar. Baik, saya nak ulas jawapan anak murid saya tadi tu. Baik, cikgu. Okey, berdasarkan jawapan yang diberikan tadi, jawapan Adam terlalu terperinci. Terlalu terperinci. Seolah-olah kita ini sedang membina satu perenggan isi. Isi tentang apa? Tentang cara untuk mengatasi cuaca panas yang melampau. Okey, saya suka jawapan Fizi, tapi jawapan yang diberikan oleh Fizi tu kurang gramatis. Kurang gramatis dari segi penyampaian bahasanya lah. Faham, Ya, begitu juga dengan Afiq. Jadi, untuk kita beri cara bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya nak perkenalkan satu lagi teknik, iaitu teknik 10 MB. 10 MB teknik 10 MB. Kalau tadi kesicah, kita boleh aplikasikan sebenarnya kesicah dalam penyelesaian masalah, dan kita boleh gabungkan dengan teknik 10 MB ini untuk memudahkan murid menjawab ya ataupun menyelesaikan permasalahan itu berdasarkan cadangan ini. Okey, yang pertama kita letak siapa? Peranan. Kalau tengok tadi yang diberikan ialah sebagai penduduk yang prihatin. Okey, saya nampak tadi ada Afiq guna tindakannya ialah menegur. Kan? Afiq ke Fizi kalau tak salah saya. Lepas tu yang seorang lagi Fizi sebut Fizi Yang seorang lagi disebut berbincang. Okey, tak ada kat sini. Tapi boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Sebab 10 MB ni adalah cadangan cara untuk menyelesaikan masalah tu berdasarkan isu yang kerap dibincangkan. Ya. Jadi kita tengok jawapannya. Macam ni lah. Ya. Ni ialah peranan sebagai penduduk yang prihatin. Jangan lupa letak perkataan ini, kata ganti diri. Saya akan mencadangkan daripada 10 MB tadi. Ya, mencadangkan apa? Supaya penduduk di kawasan perumahan tu mengadakan aktiviti gotong royong dengan menanam pokok-pokok buah-buahan sekitar kawasan perumahan. Maknanya bukan untuk jangka masa pendek lah. Supaya cuaca panas tu tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Dia cadangkan supaya tanam pokok buah-buahan. Selain daripada mengelakkan cuaca panas, dia juga dapat menikmati buah-buahan. Okey, lepas tu boleh guna penanda wacana, berkongsi. Okey. Seterusnya menegur jiran, ya, dan akhir sekali ialah berbincang. Jadi itu adalah cara untuk menjawab soalan kebat penyelesaian masalah. Itulah dia. Antara teknik-teknik yang boleh kita guna pakai, iaitu kesicah, kehendak, isu ataupun masalah, siapa, contoh ataupun huraian, dan juga satu teknik ialah teknik 10 MB, cikgu ya. Betul. Baik, kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih belaka yang sedang mendengarkan dan juga menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Fizi dan cikgu-cikgu khas kita yang hari ini kita belajar tentang bahasa Melayu tingkatan 5 untuk sukses SPM 2022. Cikgu, kita teruskan cikgu dengan pembelajaran kita, cikgu. Silakan. Baik, terima kasih Fizi. Sama-sama, kita cikgu. akan teruskan dengan yang berikutnya iaitu kepentingan mengaplikasikan teknik bacaan. Baik. Tapi sebelum tu Fizi, saya cikgu. nak buat aktiviti sikit. Fizi Aha. boleh ikut saya? Mestilah boleh, cikgu. Okey. Yang pertama sediakan kertas kosong. Okey, kertas Dah ada. A4 seperti ini. Baik. Okey, Fizi lipat kepada dua bahagian. Lipat dua, cikgu ya. Lipat dua. Baik, dah lipat, cikgu. Okey, selepas lipat dua bahagian, lipat lagi sekali dua juga. Lipat lagi dua, cikgu. Lagi dua juga. Lipat Jadi, berlipat, cikgu ya. Baik. kita akan dapat 4 bahagian. Betul? Betul, cikgu. Okey. Jadi, Fizi boleh aplikasikan kertas ini untuk kita laksanakan teknik bacaan sebenarnya. Boleh, cikgu. Okey, bahan 1, bahan 2 tadi kan. Yang depan ni Fizi boleh letak A untuk S. A, C, I, D. Oh, guna metode maknanya acid, cikgu. untuk acid kan. Sebab kita berdasarkan dua bahan kan. Ya, cikgu. Okey. Seterusnya kita pusing bahagian belakang pula Fizi. Bahagian belakang. Baik, belakang. Okey, kalau ikut kuek ada 5 bahagian sepatutnya, betul. Fizi boleh bulat dekat tengah ataupun petak dekat tengah tu. Oh, okey. Saya petakkan, cikgu ya. Petakkan. Petakkan. Jadi, Fizi macam tadi juga letak Q, U, A dekat tengah, Okey. C dan juga K. Tunjukkan. Tarang. Kan? Jadi, bila membaca secara tak langsung, murid-murid boleh menggunakan teknik ini untuk memudahkan mencatat maklumat yang dibaca. Iaitu dengan menggunakan teknik bacaan, kuek dan juga acid. Okey, bagus Fizi. Ya, cikgu. Ya. Kita teruskan Fizi. Saya nak terangkan apa sebenarnya kepentingan teknik bacaan ini. Ya, yang kita belajar tadi tu. Yang pertama, kalau untuk teknik bacaan mekanis, okey, murid ni sebenarnya dia boleh membaca dengan cekap dan pantas. Maknanya dalam kecekapan mereka membaca itu, mereka akan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Kalau tengokkan tadi tu, Afiq sebutannya tu agak kurang lah. Ya, jadi Afiq sebab tu saya pesan tadi suruh dia buat latihan dengan lebih kerap. Ya, dan cantiknya ketika membaca secara mekanis ini, perkataan itu dibulatkan. Maksudnya membolehkan murid-murid membaca dengan cekap dan pantas. Benar. Dan ketika membaca sebenarnya murid ni dia kena ada irama. Tapi bukan macam irama pada suatu hari ada seekor. Bukan itu sebenarnya. Irama tu maksudnya lebih kepada tinggi rendah bacaan tersebut. Mengikut maksud perkataan. Yang cantiknya lah ya. Okey, seterusnya dengan bacaan ini mereka dapat mengembangkan ataupun mempelajari unsur bahasa. Seperti tata bahasa ya, ada kosakata ya, dan juga menggunakan kamus. Sebab tu tadi kita cari perkataan, kita cari rangkai kata. Ya. Okey, yang berikutnya membolehkan murid mengetahui ya tanda-tanda baca ataupun serta tahu ya tempat yang sepatutnya mereka berhenti ketika membaca. Misalnya tanda noktah, kena berhentilah. Macam Afiq baca tadi tu macam tak ada break pula kan. Kan laju je nak habiskan. Sepatutnya bertenanglah ya, santai sahaja. Dan mereka juga dapat menggunakan kemahiran bahasa dalam mata pelajaran lain. Maksudnya kalaulah murid ingin membentangkan sesuatu perkara dalam subjek ataupun mata pelajaran sains, mereka boleh aplikasikan teknik bacaan mekanis ini. Baik, seterusnya. Okey, saya nak sebutkan juga teknik bacaan mekanis ni selain daripada kita aplikasikan di dalam PDP, sebenarnya dalam kertas bahasa Melayu, kertas 3 iaitu bahagian A, murid perlu membaca petikan sebenarnya. Jika zaman kita dulu lisan, Fizi ada baca petikan. Ada, cikgu. Ada. Kalau yang zaman kini, murid-murid kohort 2 SPM 2022, mereka juga dikendaki baca petikan secara mekanis. Baik, jadi kena praktis lah ya. Okey, seterusnya, apa kepentingan teknik bacaan cek? Nak menggalakkan murid ni membaca secara aktif, yang mana mereka ni dapat membuat pertimbangan
Ya, pertimbangan tentang apa? Maklumat dan menanda halaman yang dibaca. Sebab tu saya tunjuk contoh tadi. Kita guna mata pena berwarna. Okey, seterusnya ialah teknik bacaan quack, ya. Yang ni lebih kepada bacaan fakta. Yang mana murid perlu buat pertimbangan terhadap maklumat dan tanda maklumat tersebut. Maknanya kalau tengok tadi anak murid saya pun ramai yang keliru. Perlu lagi buat latihan yang kerap untuk aktif dalam teknik bacaan quack. Okey, seterusnya yang terakhir ialah teknik bacaan asid yang mana mereka kena baca secara aktif, kemudian kena ada interaksi antara pembaca dengan teks. Kena ada interaksi antara pembaca dengan teks, kemudian mereka juga perlu membuat pertimbangan terhadap bentuk dan juga maklumat yang dibaca. Itu sahaja Fizi. Baik cikgu. Mungkin cikgu boleh rumuskan tentang pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Okey. Baik, untuk rumusan apa yang saya pelajari, apa yang kita pelajari pada hari ini ialah saya suka kata-kata inilah, ya. Kecerdikan ialah satu inspirasi. 1% inspirasi dan 99% lagi memerlukan usaha keras. Ini dipetik daripada Thomas Edison. Jadi saya pesan kepada anak-anak yang ada dalam talian dan juga anak-anak di rumah, dalam bahasa Melayu ni kena kuasai ilmu. Maknanya kena banyak membaca. Kerana membaca itu jambatan ilmu. Jadi aplikasikan pelbagai teknik bacaan supaya anak-anak dapat menjawab soalan dengan baik seperti yang dikehendaki. Terima kasih kepada Cikgu Hasfariza Abdul Hamid daripada SMK Kampung Suharto, Kuala Kubu Baru, Selangor, kerana sudi berkongsikan ilmu pada hari ini. Terima kasih kepada adik-adik abang Fizi, Afiq, Fizi, Adam dan juga Nabilah kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kawan-kawan yang sedang menonton Didik TV KPM pada hari ini. Dan terima kasih kepada jurubahasa kita, Cikgu Syamila daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Ingat deh, apa yang kita belajar pada hari ini sama-sama kita praktikkan dalam pembelajaran kita. Jaga diri baik-baik, fokus sentiasa, jangan nakal-nakal, teruskan menonton Didik TV KPM.